KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak adalah aset maritim strategik yang dikendalikan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia di bawah gugusan tugas Angkatan Kapal Selam yang berpangkalan di Pangkalan TLDM Sepanggar, Kota Kinabalu. Dua aset pertahanan maritim strategi ini mula beroperasi sejak tahun 2009, di mana kedua-duanya dibina oleh firma DCNS dan Navantia dengan menggunakan reka bentuk kapal selam berkuasa nuklear Perancis jenis Rabis Amethyst yang merupakan reka bentuk serba baharu yang digunakan bagi membangunkan kelas kapal selam baharu jenis Kopin yang menggunakan sistem pendorongan diesel elektrik di mana ia sesuai untuk pasaran ekspor dan pengoperasian di kawasan perairan Cetek dengan kedalaman sehingga 500 meter ke atas. Menggunakan sistem pendorongan diesel elektrik lengkap dengan sistem persenjataan bagi tujuan peperangan bawah permukaan dan aras permukaan, serta mampu melaksanakan operasi penyusupan jauh di belakang garisan hadapan musuh. Kedua-dua kapal selam Malaysia ini merupakan mata tombak utama Armada Angkatan Laut Malaysia dengan mengeksploitasi kelebihan dan pengetahuan Malaysia ke atas kawasan perairan negara yang menjadi salah satu titik panas pertindihan dengan negara-negara tetangga di Laut Cina Selatan. KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak telah berjaya dengan terampil melaksanakan latihan penembakan sistem peluru berpandu Exocet SM-39 dan sistem torpedo Black Shark. Selain terlibat dalam siri latihan bersama aset permukaan dalam TLDM sendiri dan dengan negara sahabat seperti Australia dan Singapura, ia memperlihatkan keupayaan kapal selam Malaysia memburu kapal perang permukaan dan mengelak dari dikesan oleh aset anti kapal selam seperti penggunaan sonar buai dan sonar aktif oleh helikopter pemburu kapal selam. Sistem persenjataan seperti peluru berpandu Exocet SM-39 yang merupakan antara mata tombak utama KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak mampu dilancarkan dari bawah permukaan dan pada kedalaman operasi yang mana ia ditembak dari pelancar torpedo dan kemudian meluncur keluar ke permukaan laut menuju ke arah sasaran seperti peluru berpandu anti kapal dengan jangkauan jarak sehingga 70 km. Peluru berpandu ini membolehkan serangan hendak ke atas gugusan armada musuh dilaksanakan tanpa musuh mengetahui kedudukan sebenar platform pelancaran. Sistem torpedo Black Shark yang merupakan torpedo kelas berat keluaran Whitehead Alenia Sistemi Sebakai buatan Itali ini mempunyai jangkauan jarak sehingga 50 km dengan kelajuan sekitar 50 knot. Ia mampu menerjah ke arah sasaran dalam keadaan persekitaran serakan elektronik yang tinggi dan mengaplikasikan sistem sonar pelbagai frekuensi dan sistem non-Doppler untuk mengenal pasti dan mengunci sasarannya. Kedua-dua sistem senjata ini telah diuji nilai dan latihan penembakan telah dilaksanakan oleh kedua-dua kapal selam TLDM ini yang mana kesan kemusnahan akibat hentaman kedua jenis senjata ini mampu melumpuhkan kapal perang moden dengan mudah. Latihan demi latihan yang dilalui meletakkan angkatan kapal selam pada aras kesiagaan paling tinggi dalam armada dan walaupun dengan dua buah kapal selam, kelebihan yang dimiliki oleh angkatan kapal selam adalah kerahsiaan tertinggi dan keupayaan teknologi paling terkini yang mana ketika keduanya ditauliahkan dalam TLDM merupakan aset bawah permukaan paling maju di rantau ASEAN. Selain Malaysia, negara seperti Chile, Brazil dan India juga merupakan pengguna utama kapal selam jenis Kopin yang memperlihatkan setiap satu darinya mempunyai spesifikasi yang berbeza antara satu sama lain. Dipetik dari utusan Malaysia, Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata, bagi tempoh 10 hingga 15 tahun akan datang, TLDM telah merangka pelan pembangunan peningkatan keupayaan pertahanan perkhidmatan itu. Katanya antara aset utama yang akan diberi fokus termasuk 14 kapal jenis Littoral Mission Ship LMS, 3 kapal Multi-Role Support Ship MRSS, 11 kapal New Generation Patrol Vessel NGPV dan 2 kapal selam. Selain itu, TLDM juga merancang memperolehi beberapa buah aset pelengkap atau force multiplier seperti bot tempur laju FCB, Unmanned Area System UAS dan juga helikopter anti kapal selam.
Semua perancangan ini dibuat dengan teliti, berpandukan program transformasi TLDM 15-5, Plan Pembangunan Keupayaan ATM 4D MAF, dan juga kertas putih pertahanan. Perancangan perolehan bagi semua aset ini akan disusun mengikut keutamaan bergantung kepada situasi dan cabaran semasa agar kesiagaan TLDM dapat ditingkatkan ke tahap tertinggi dalam mencapai visi, iaitu menjadi sebuah angkatan laut yang kredibel. Katanya kepada utusan Malaysia sempena hari ulang tahun TLDM ke-87. Berbalik kepada kontroversi kapal selam milik Malaysia, pada 13 November 2019, TLDM telah berjaya merekodkan 11,600 jam selaman, sekaligus menangkis spekulasi liar terhadap dua buah kapal selam penuh kontroversi Scorpene milik Malaysia itu. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan kepada media di Kuala Lumpur, TLDM telah memaklumkan bahawa satu program selaman melibatkan kapal selam KD Tunku Abdul Rahman bersama Panglima Angkatan Tentera Malaysia pada ketika itu, Jeneral Zulkifli Zainal Abidin, telah diadakan di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Kenyataan itu berkata, program tersebut adalah bukti menangkis dakwaan bahawa kedua-dua kapal selam yang diberi nama KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak, sempena nama Perdana Menteri pertama dan kedua negara, tidak berfungsi dan tidak dapat melakukan selaman. Kami mempunyai bukti di mana anggota kru kapal selam yang telah mencatatkan rekod lebih 11,600 jam menyelam bersama kapal Scorpene. Jadi, bagaimana mungkin ada pihak mengatakan kapal selam negara tidak boleh menyelam? Kata kenyataan itu. TLDM dalam kenyataan itu juga berkata, kritikan tidak berasas mengenai kapal selam itu dibuat berdasarkan kepada andaian dan kesimpulan oleh mereka yang tidak mempunyai kemahiran. Ada pihak telah melontarkan kritikan kononnya kapal selam TLDM tidak mampu menyelam dan membazir. Segala debat ini disebabkan pengkritik tidak mendapat maklumat yang tepat. Oleh itu rakyat berhak mengetahui apakah keupayaan kapal selam ini dan bagaimana kapal itu beroperasi dengan berkesan agar mereka terus berasa bangga. Demikian menurut kenyataan itu lagi. Malaysia pada 2002 telah menempah dua buah kapal selam kelas berkenaan yang dibangunkan secara bersama oleh syarikat Perancis DCN International dan syarikat Navantia dari Sepanyol dengan kos sebanyak RM3.4 bilion. Kedua-dua kapal berkenaan tiba di Malaysia pada September 2009 dan Julai 2010. Bagaimanapun, pembelian kapal selam berkenaan dicemari dengan pelbagai kontroversi, termasuk tuduhan berlakunya rasuah dalam proses pemerolehan serta dakwaan oleh ahli politik pembangkang pada masa itu bahawa kedua-dua kapal berkenaan tidak mampu melakukan selaman. Tuduhan terhadap kebolehan kapal selam berkenaan pada tahun 2010 telah membuatkan Menteri Pertahanan pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mencabar pemimpin dari parti pembangkang untuk menaiki sendiri kapal selam Scorpene milik TLDM itu. Cabaran tersebut kemudiannya telah disahut oleh Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Lim Guang Eng, menaiki KD Tun Razak selama lebih kurang 90 minit bersama dua lagi pemimpin pembangkang ketika itu, semasa pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 5 pada Disember 2011. Menurut laporan media tempatan, Lim yang juga merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang pada ketika itu, memberitahu media bahawa KD Tun Razak telah menyelam sedalam 30 meter. Kami menyelam 30 meter, tiada keraguan mengenai itu, katanya seperti dilaporkan The Star Online pada Disember 9, 2011. Proses pemerolehan kedua-dua KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak itu bermula pada 2002 ketika Kementerian Pertahanan berada di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak yang kemudiannya menjadi Perdana Menteri pada 2009.